tanggungjawab kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita beroleh petunjuk dan hidayah secara berterusan. Semoga kita beroleh keampunan dan semoga juga kita digolongkan dalam golongan orang-orang yang muttaqin. Makanya tuan-tuan, marilah sama-sama pada pagi ini kita bertadabbur, mengambil panduan, mengambil intipati daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan kehidupan manusia ini yang tidak lama, yang bersifat sementara ini, yang apabila bersifat sementara makanya menjadi suatu bentuk peluang yang mesti kita capai, yang mesti kita gapai, yang mesti kita kejar, kerana kehidupan tidak lama, kerana kehidupan itu akan ada di dalamnya, di situ ialah perkara-perkara yang berkaitan dengan kebaikan, namun ada juga perkara-perkara yang berkaitan dengan kebaikan ini cabarannya ianya dikelilingi juga oleh keburukan yang manusia perlu memilih, dan manusia diberikan akal untuk memilih yang baik-baik sahaja dan meninggalkan perkara yang buruk, kerana kita tidak mahu terlepas peluang untuk mendapatkan segala bentuk pahala daripada kebaikan ini, sebab kita akan gunakannya nanti di akhirat. Makanya saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan pada pagi ini, sementara kita akan ada urusan-urusan yang lain selepas ini, sama-sama kita memuhasabah diri, iaitu saya ingin petik suatu ayat daripada surah At-Talaq, ayat yang pertama. Ayat ini tuan-tuan, Allah beri panduan pada kita, terutamanya sebagai suami, juga termasuk isteri, supaya mengambil peringatan daripada surah At-Talaq, ayat 1, ayat yang pertama ini. Ayatnya agak panjang sedikit, tetapi mengandungi panduan yang Allah berikan kepada kita semua dalam mengurus keluarga. Makanya saya bacakan ayatnya, dan tuan-tuan sekiranya ingin melihat dalam mushaf ataupun dalam smartphone masing-masing, bolehlah merujuk surah At-Talaq juzuk yang ke-28, iaitu ialah ayat yang pertama sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu iza talaqtumun nisaa fatallikuhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah. Wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayyatina bifahishatin mubayyinah. Wa tilka hududullah wa may yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah la tadri la'alla allaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai Nabi, apabila kamu, yakni engkau dan umatmu, hendak menceraikan ataupun melepaskan isteri-isteri kamu, maka ceraikanlah mereka pada masa mereka dapat memulakan iddahnya. Ini tuan-tuan suatu bentuk saranan, nasihat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi dan kepada umatnya. Allah minta Nabi sampaikan kepada umatnya, Nabi sampaikan kepada sahabat, sahabat-sahabat sampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain, sehinggalah kita ke hari ini yang kita perolehi berkaitan dengan isu-isu pembubaran perkahwinan itu daripada pandangan dan kupasan para ulama daripada sumber ayat ini. Makanya untuk nak mudah kita memahami mengenai intipati ayat ini, makanya ulama telah pun membahas dan membentuk beberapa namanya jenis-jenis pembubaran dalam Islam. Makanya daripada ayat ini para fuqaha kategorikan
pembubaran dalam Islam ini yang bila kita lihat dari sudut sama ada dia boleh mengundang dosa atau tidak, makanya ulama bahagikan kepada 3 jenis. Sebab tuan-tuan, pembubaran ni ya, ada yang membawa kepada dosa. Artinya mudah nak faham, talak ada yang mengundang kepada dosa, ada yang tidak mengundang kepada dosa. Jadi sebagai seorang Islam, ya, maka dia sudah tentu prinsip kita tak akan lakukan dosa. Makanya dalam jenis yang 3 ini, salah satunya ada yang membawa kepada dosa. Makanya untuk nak tuan-tuan kita mudah faham, terutama kita ni sebagai suami, ya, yang mengawal kuasa-kuasa yang Allah beri kepada kita, umpamanya kuasa talak, kuasa wali, ya, kuasa rujuk dan kuasa-kuasa yang ada yang lain. Makanya yang pertama sekali ulama menyebutkan pembubaran itu ataupun talak itu dinamakan sebagai talak sunni. Yang pertama sekali sunni. Yang kedua dinamakan sebagai bid'ah. Dan yang ketiga dinamakan sebagai bukan sunni dan bukan bid'ah. Ini perbahasan ayat ini. Ulama-ulama fiqh mengupas tentang apa yang Allah SWT firmankan dan Allah SWT nasihatkan kepada Nabi dan para umatnya. Artinya, kalaulah suatu bentuk hubungan itu sudah tak dapat diselamatkan, makanya Allah halalkan, Allah benarkan untuk nak dua-dua pihak ini berpisah. Tetapi prinsipnya mestilah berpisah dengan cara yang baik, yang tidak mengundang kepada dosa. Sebab itu dibahagikan kepada 3, supaya pasangan ini menyelesaikan masalah rumah tangga dan masalah itu diselesaikan dengan baik dan dia tidak berpanjangan, tidak membawa kepada kemudaratan, dan perbalahan wajib dihentikan segera. Sebab itu pilihan yang ada dalam 3 ni. Baik. Pertama sekali tuan-tuan, ulama menyebutkan tentang jenis pertama disebut sebagai talak bid'ah. Talak bid'ah ini ialah bermaksud, ya, suatu bentuk talak yang dijatuhkan oleh suami. Ada 2 syarat dia untuk nak ianya berada dalam bid'ah, talak sunni. Minta maaf. Mula-mula sekali talak sunni, ya, suatu bentuk lafaz talak yang dilafazkan oleh suami yang ianya tidak membawa kepada dosa. Sebab itu disebut sunni. Ya, sunni. Sunni ni ialah yang disyariatkan oleh Allah sebagaimana yang Allah nyatakan dalam ayat 1 surah At-Talaq ini. Ya. Cirinya 2 saja. Ciri sunni ni, talak sunni ni 2 saja. Pertama, para fuqaha menyebutkan talak yang dijatuhkan itu oleh suami ialah dijatuhkan 1 per 1. Itu masih dalam kategori sunni. Ya. Artinya, contoh kalau dua-dua pihak suami isteri tidak pernah berpisah, maka kota talak tu masih ada 3. Akhirnya berlaku pembalahan dan kemudian dua-dua pihak setuju berpisah, maka suami, ulama sebut, disunatkan. Sehingga hukumnya disunatkan, tuan-tuan. Disunatkan supaya melafazkan talak 1 dahulu. Jangan terus 3, jangan terus 2, kerana dia bukan sunni. Dia bukan sunni. Dia maknanya ialah suami itu dinasihatkan supaya dia masih kekal dalam kategori sunni yang tidak membawa kepada dosa, makanya jatuhkanlah 1 per 1. Jadi itu namanya sunni, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, artinya 1 dulu. Andai kata selepas itu, ya, ada namanya ialah perkara-perkara yang membawa kepada keinsafan dan kemudian bercadang untuk rujuk, maka rujuklah segera.
dan kemudian binalah rumah tangga itu, perbaiki dengan baik. Kemudian andai kata berlaku perbalahan lagi, perbalahan lebih besar sehingga membawa kepada pergaduhan yang melibatkan banyak pihak, sehingga membawa umpamanya pergaduhan, perbalahan, selisih faham sehingga melibatkan ialah keluarga dua-dua pihak, ipar duai dan sebagainya, makanya andai kata tak boleh juga nak diteruskan lagi, makanya ulama mengatakan kalaulah ingin bercerai, maka jatuhkan talak yang kedua pula. Ini namanya 1/1. Sebab baki talak tinggal 2. Artinya kalau berlaku perbalahan lagi, maka dia jatuhkan kedua. Begitu juga andai kata kalau rujuk semula dan kemudian berlaku perbalahan lagi dan rumah tangga memang tak dapat nak diteruskan juga. Sebab baki talak pun kalau nak berpisah tinggal 1, maka kalau boleh, ulama menyebutkan berdasarkan ayat, dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala menyebutkan fa imsakun bima'ruf atau tasrihum bi ihsan. Kalau dah talak tu baki tinggal 1, makanya Allah bagi tahu peganglah, uruskan betul-betul rumah tangga itu dan jagalah dengan baik pihak isteri ini, supaya perkara tu boleh diteruskan sampai akhir hayat. Kerana apa? Kerana kalau tidak nanti bila berlaku perbalahan semula dan rumah tangga tak boleh nak diteruskan, baki talak cuma tinggal 1. Artinya kalau dijatuhkan sudah talak yang kali ketiga. Bila talak kali ketiga ini, makanya dia telah pun namanya menghalang untuk nak dua-dua pihak ni rujuk semula. Sebab dia sudah namanya kategori talak yang besar yang tak boleh lagi dirujuk. Sebab itu Allah perintahkan kepada mana-mana pasangan yang kalau dah pernah melafazkan talak sampai 2 kali, makanya Allah bagi tahu pegang betul-betul rumah tangganya. Sebab andai kata kalau berlaku lagi talak, dia dah jadi talak 3. Talak 1 masih lagi boleh rujuk, talak 2 masih lagi boleh rujuk, talak 3 sudah tidak boleh rujuk. Ini sebab itu Allah ingatkan kepada mana-mana suami dan isteri apabila telah pun pernah namanya ialah berpisah sampai 2 kali ini, Allah bagi tahu yang kali kedua ini jaga betul-betul dengan baik. Sebab dia akan mengundang nanti halangan kalau dijatuhkan sekali lagi, mengundang halangan untuk nak rujuk. Tetapi apapun dia boleh bernikah semula, tapi kaedahnya panjanglah tuan-tuan. Kaedahnya panjang sebab telah jatuh talak 3. Maka pihak isteri perlu namanya lah dinikahi oleh lelaki lain dulu. Jadi dia punya kaedahnya panjang. Jadi itu dulu pernah kita bincangkan. Baik, itu namanya sunni. Ciri dia yang pertama 1/1. Maka dia tidak mengundang kepada dosa. Saya pernah tuan-tuan, ada juga suami yang melafazkan talak bukan setakat 1 atau 2 atau 3, malah ada yang lebih daripada 3 pun ada. Yang lebih daripada hukum syarak yang Allah Ta'ala telah tetapkan, maksimum talak itu 3. Sehingga kan akhirnya ada kes dululah. Dulu waktu saya bertugas di JAIS dulu, ada satu kes seorang suami melafazkan talak sehingga talaknya dijatuhkan 1000 tuan-tuan. Terlampau banyak. Saya pun jadi pelik, tercengang saya bila dijatuhkan talak itu sampai 1000 talak. Terlampau banyak sangat. Disebabkan kerana apa? Emosi, marah, tegang, dan akhirnya berlakulah suatu perkara yang tak munasabah. Jadi artinya itu bukan sunni. Itu akan masuk kepada kategori bid'ah. Yang kedua tu nanti. Baik. Sunni ni tuan-tuan, ciri kedua pula. Tadi cirinya yang pertama 1/1. Ciri yang kedua pula, sunni ini dia masih dalam kategori sunni dan suami tidak berdosa, makanya ialah suami itu ketika menjatuhkan talak, makanya istrinya dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, bukan dalam keadaan uzur. Itu namanya masih sunni. Artinya waktu suami melafazkan talak tu istrinya masih lagi dalam keadaan suci. Jadi dia masuk dalam kategori sunni. Ini bertepatanlah dengan Allah SWT sebutkan dalam surah At-Talaq. Allah menyatakan
ya ayyuhan nabiyyu iza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Ya, wahai nabi, apabila engkau dan umatmu hendak melepaskan isteri-isteri kamu, maka lepaskanlah mereka pada masa mereka dapat memulakan iddahnya. Maknanya, tuan-tuan, suami waktu lafazkan maka jadi kategorikan sebagai sunni ialah apabila isteri masih lagi suci. Sebab suci ni dia dah boleh isteri itu memulakan iddah sebagaimana yang Allah sebut dalam surah At-Talaq ayat 1 tu. Allah bagi tahu nak lepaskan isteri boleh, tapi lepaskan isteri tengah suci. Tengah namanya ialah tengah bersih daripada period dia. Sebab tujuannya supaya isteri boleh terus memulakan iddah. Sebab ini yang Allah nasihatkan, ya. Jadi iddahnya akan jadi pendek, tuan-tuan. Apa matlamat dia? Iddahnya ialah dia akan jadi lebih singkat, lebih singkat, lebih pendek. Jadi dia tidak namanya menyebabkan isteri tertekan, tekanan namanya. Kalau misalnya kata dua-dua pihak dah tak nak rujuk, ya, dah tak nak rujuk. Jadi dia memendekkan iddah isteri. Dah mula boleh dah, kira dah iddahnya. Iddahnya kan isteri ni 3 kali suci, ya, sampai suci yang ketiga tu habislah iddah dia. Jadi dia cepat. Dan ini juga kalaulah dua-dua pihak itu nak rujuk semula, dia memberi ruang kepada suami isteri ni untuk rujuk supaya jangan lengah-lengah. Jangan lengah-lengah sebab iddahnya singkat, sebab isteri dah boleh terus mula. Ya, jadi sebab tu dia dalam kategori sunni, tuan-tuan, ya. Kalau suami ni jatuhkan talak waktu isteri tengah uzur, itu masuk dalam kategori bid'ah yang jenis kedua tu, bid'ah. Bid'ah inilah yang akan mengundang kepada dosa. Dosa, tuan-tuan, suami menjatuhkan talak isteri dalam keadaan period kerana iddahnya akan jadi panjang. Memanjangkan iddah isteri ni berdosa hukumnya, sebab dia memberi tekanan kepada isteri, ya. Apatah lagi orang perempuan bila dijatuhkan talak dalam keadaan period. Orang period ni, tuan-tuan, orang perempuan period, ya, dia dalam keadaan emosinya tidak tenang. Orang perempuan ni period, ya, dalam keadaan namanya dirinya emosi tak stabil sebab sedang period, kan, sedang period. Jadi period ni dia menyebabkan tubuh badan rasa tak selesa, emosi tak stabil. Kadang-kadang isteri ni tiba-tiba marah, kadang-kadang murung, sebab emosi itu yang tak stabil disebabkan kerana sedang melalui period tu. Sebab itu Allah larang suami jatuhkan talak ketika mana isteri tengah period, ya, sebab dia mengganggu dan menyebabkan tekanan, ya, kepada pihak isteri. Sebab itu kalau nak lepaskan boleh, tapi lepaskanlah tengah dalam keadaan bersih, ya, dalam keadaan suci. Ini yang menepati yang namanya berdasarkan kepada bahagian sunni, yang menepati sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah. Sebab itu, tuan-tuan, kalau kita pernah dengar ada satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah mengatakan, dan tuan-tuan pun tahu hadis ni famous, tuan-tuan, ya. Hadis ni berkenaan tentang, ya, Nabi mengatakan abghadul halali ilallahi at-talaq. Sebesar-besar kemurkaan di sisi Allah tetapi ianya halal, iaitu talak. Kan? Baik. Nabi mengatakan Allah beritahu kepada manusia bahawa sebesar-besar kemurkaan di sisi Allah tetapi halal ialah talak. Artinya kita seolah-olahnya, tuan-tuan, bila kita tengok ayat ini dengan hadis Nabi tadi, ya, ayat ini Allah bagi tahu, Allah benarkan kalau suami nak ceraikan isteri boleh, tapi ceraikanlah ketika mana isteri boleh terus memulakan iddah. Allah benarkan perceraian. Tapi bagaimana pula hadis Nabi yang Nabi sebut tadi, yang Allah murka talak, ya, tetapi halal dijatuhkan? Seolah-olahnya macam bertentangan atau bercanggah dua dalil ni, seolah-olahnya, tuan-tuan, ya. Ayat surah At-Talaq
Allah bagi tahu boleh lepaskan. Tapi dalam hadis Nabi ni pula, ya, Nabi bagi tahu Allah marah, Allah murka orang yang bercerai. Walaupun halal, tapi Allah marah, Allah murka orang yang bercerai. Jadi bagaimana kita nak namanya mencari pencerahan dalam dua dalil ni yang seolah-olahnya macam bercanggah. Sebenarnya tuan-tuan, dia tidak bercanggah. Tak bercanggah pun. Ya. Sebenarnya dalam dua dalil ini nak menunjukkan bahawa ada dalam jenis talak itu yang Allah murka. Dan ada jenis talak yang Allah tak murka. Ya. Sebab Allah yang syariatkan talak sebagai penyelesaian kepada masalah manusia dalam hal berumah tangga yang tak boleh nak selesai. Takkanlah orang tu dah tak boleh nak namanya lah berdamai antara dua pihak, kemudian makanya Allah larang daripada berpisah, ya, dan akhirnya orang itu akan hidup dalam keadaan mudarat sampai akhir hayatnya. Tak nak hidup sebumbung lagi, dah tak suka, dah tak sayang, dah tak ada lagi kasih sayang, dua-dua pihak sudah hidup berasing, tinggalkan macam tu saja. Tetapi ikatan suami isteri masih ada pula, tanggungjawab tak buat, kan? Kalau kita fikir dari sudut namanya ialah dua-dua pihak, dua-dua dalil ni seolah-olahnya bertentangan. Kalau kita fikir begitulah, seolah-olahnya kalau macam itu, orang ni tak boleh berpisah. Dia akan terus kekal lah dengan hubungan rumah tangganya, dan akhirnya tak jalankan tanggungjawab, berdosalah dia sampai akhir hayat. Sebab itu akhirnya, ya, di mana salah satu daripada penyelesaian dia ialah Allah syariatkan perceraian supaya dia memberhentikan perbalahan. Tetapi Allah bagi tahu yang Allah murka itu ialah perceraian yang mengundang kepada dosa, yang sesuai dengan hadis Nabi tadi, yang Allah bagi tahu sebesar-besar kemurkaan di sisi Allah tetapi halal, iaitu talak, iaitu jangan suami lafazkan talak dalam kategori bid'ah, tapi lafazkanlah talak dalam kategori sunni. Sunni ni yang Allah tak murka, tapi yang bid'ah itu yang Allah murka. Itu namanya perbahasan untuk nak kita lihat pencerahan di antara dua dalil tu. Ya, sebab dalam surah At-Talaq Allah bagi tahu boleh lepaskan, tapi dalam hadis Nabi tadi, Nabi bagi tahu Allah murka orang yang melafazkan talak. Jadi pencerahannya ialah dia tengok kepada jenis-jenis talak tu tadi, yang tiga tu. Jadi itu tuan-tuan dia punya namanya pencerahan dia di situ. Sebab itu makanya dalam kategori sunni yang membawa suatu bentuk, ya, perpisahan, pembubaran yang tidak bercanggah dengan syariat Islam. Jadi itu kedudukan dia. Jadi artinya tuan-tuan, sunni ini ialah suatu bentuk perpisahan sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah supaya perbalahan segera dihentikan dan kemudian hubungan rumah tangga itu maknanya segera diselesaikan. Yalah dah tak ada jodoh, nak buat bagaimana, ya? Mungkin ialah satu masa nanti kalau ada peluang untuk nak dirujuk semula, tengok keadaan. Tetapi kemelut masalah yang berlaku pada ketika itu memang dah tak boleh nak dibincangkan, dah tak boleh nak diselamatkan. Akhirnya terpaksa membawa kepada pemisahan. Tetapi Allah perintahkan bawalah kepada pemisahan di bawah sunni. Baik. Yang kedua tuan-tuan disebut sebagai bid'ah. Bid'ah ini lawan kepada sunni. Ya, bid'ah ini ciri-cirinya dua. Pertama ialah, ya, bid'ah ini apabila suami itu tidak menjatuhkan talak tu satu persatu. Dia lebih daripada apa yang namanya dimiliki oleh suami dari sudut kuasa talak. Contoh, suami ada 3 lagi kuasa talak di situ, tiba-tiba dia jatuhkan 3. Itu namanya tidak sunni tuan-tuan. Dia bid'ah. Dia boleh mengundang kepada dosa. Kerana peluang-peluang untuk nak berbaik sekiranya satu masa akan datang, ya, nak berbaik tu dah tak ada. Dijatuhkan sekali lebih daripada apa yang sepatutnya satu persatu. Yang kedua ciri-cirinya ialah apabila suami ni menjatuhkan talak, isterinya tengah dalam keadaan period. Itu ciri dia. Dia lawan kepada sunni. Jadi inilah yang Allah Subhanahu Taala larang. Ya, Allah Subhanahu Taala larang kepada suami supaya elakkan menjatuhkan talak tu
dalam keadaan isteri tengah period. Sebab tu tuan-tuan, kalau dalam mahkamah, kalau ada permohonan cerai, kalau lah dua-dua pihak dah setuju nak cerai, makanya hakim tanya dulu pada isteri, sama ada isteri tengah period ke tengah suci. Kalau tengah suci, barulah hakim nasihatkan kepada suami lafazkan talak, tapi talak satu dulu. Sebab hakim pun nak jaga dari sudut masalah dosa pahala tu. Ya? Yang melibatkan soal dia tak nak nanti orang itu walaupun setuju untuk nak berpisah, maka dia takut nanti terjebak kepada bid'ah, maka dua-dua pihak jadi berdosa. Jadi hakim bagi tahu supaya ya, kalau betul isteri tengah suci, pengakuan daripada isteri waktu tu dalam dewan bicara tu tengah suci, dua-dua setuju nak berpisah cara baik, barulah hakim perintahkan supaya lafazkan talak. Talak tu pun hakim nasihatkan satu dulu. Ya. Baik, kalaulah pihak isteri tengah period waktu tu, bila hakim tanya tengah period, ya, maka hakim nasihatkan dulu. Hakim bagi pandangan, boleh tak kes ini ditangguhkan, kan? Sehingga nanti bila mana waktu suci itu isteri dah namanya tiba, makanya barulah datang semula suami lafazkan. Itu hakim cadangkan. Sebab hakim nak supaya masih lagi dalam sunni, bukan bid'ah. Sebab waktu tengah bicara tu, walaupun dua-dua pihak setuju nak berpisah cara baik, tapi waktu tu isterinya dalam keadaan period. Jadi hakim tak nak jatuh nanti dalam keadaan bid'ah. Jadi hakim nasihatkan. Nasihat pada dua pihak, boleh tak tangguh dulu sehingga isterinya suci. Kalau dua-dua pihak setuju, makanya satu tarikh akan datang nanti, kan? Dijangkakan daripada pengiraan haidnya isteri itu bila sucinya, maka hakim bagi tarikh datang semula dan terus lafazkan. Tapi kalau dua-dua pihak ni tuan-tuan, dia tak setuju ya, untuk nak tangguh, dia tak setuju sebab dia bagi tahu alasan dia tak ada nanti masa lain lah, dia tak tentu boleh datang dan sebagainya, macam-macam dia punya sebab, makanya hakim boleh benarkan, tetapi hakim akan minta supaya beristighfar. Ya. Sebab talak kalau dijatuhkan pada waktu itu dalam keadaan bid'ah, berdosa tuan-tuan, berdosa jadinya. Sebab itu selepas talak itu dijatuhkan, hakim minta dua-dua pihaknya istighfar kerana telah melakukan dosa, melepaskan isteri dalam keadaan bid'ah. Talak tetap gugur, tetap jatuh walaupun namanya ialah berdosa. Dan hukum talak di situ adalah hukumnya haram tuan-tuan. Bid'ah ini haram hukumnya, tetapi sah. Ini juga timbul persoalan kita, kan? Macam mana sesuatu yang haram tetapi sah? Ibaratnya begini tuan-tuan, bandingannya mudah aja. Kita ibaratnya beginilah, ya. Haram tapi sah. Ibaratnya dalam contoh yang lain, kita sembahyang datang ke masjid, tak kira lah masjid ke surau ke, tapi kita pakai baju atau pakai pakaian yang kita curi daripada orang lain. Sembahyang kita sah ke tak sah? Sah, tapi berdosa kerana kita memakai pakaian yang kita curi daripada orang lain. Ibaratnya begitu ya. Jadi solatnya sah tapi berdosa. Begitu. Sama juga contoh kalau kita sebagai laki-laki, kita solat memakai pakaian yang dibuat daripada sutra. Sutra ni khas untuk orang perempuan, kita pakai, kan? Berdosa kita. Tapi sembahyangnya sah. Begitulah talak tuan-tuan ya. Talak ini walau haram dalam keadaan bid'ah itu berdosa, tapi ianya sah. Kerana apa? Kerana suami itu yang memiliki kuasa, dia telah pun menggunakan kuasa dia. Maka sebab itu kuasanya sah, cuma dia dalam keadaan berdosa lah, kerana tidak menepati daripada ialah perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya bid'ah. Tuan-tuan, inilah yang Allah murka, yang bersesuaian dengan hadis tadi tu, yang Allah Nabi mengatakan sebesar-besar keburukan, sebesar-besar kebencian di sisi Allah iaitu talak, ya, sekalipun ianya halal. Halal tu bermaksud dibenarkan, diharuskan untuk nak ialah dilaksana. Baik, kategori yang ketiga, yang akhir sekali tuan-tuan, ya, yang mana para ulama menyebutkan jenis yang ketiga ni disebut sebagai bukan sunni dan bukan bid'ah.
Dia tak masuk dua-dua tu. Sunni pun bukan, bid'ah pun bukan. Jadi apa hukumnya? Hukumnya tetap hukum yang harus, tetapi ianya tidak digalakkan. Senang cerita, yang pertama tadi tu ialah dibolehkan dan ianya membawa kepada satu bentuk penyelesaian yang sunni tu. Yang kedua bid'ah. Bid'ah ini dilarang oleh Allah Subhanahu taala sebab mengundang kepada dosa, tetapi sah. Yang ketiga ni bukan sunni pun bukan, bid'ah pun bukan. Ya. Artinya tuan-tuan, bila bukan sunni bukan bid'ah, artinya ialah dia dibolehkan untuk dilaksanakan. Suami boleh menjatuhkan talak. Tetapi istilah nak mudah kita namanya faham, bukan sunni bukan bid'ah ini sepatutnya tak berlaku lah. Senang cerita. Kalau boleh jangan. Tapi taklah berdosa. Kalau dijatuhkan tidak berdosa. Tapi kalau boleh janganlah. Begitu. Istilah namanya bukan sunni bukan bid'ah itu. Ya. Sebabnya tuan-tuan, ya, kalau kita tengok sebab-sebabnya yang masuk kepada bukan sunni pun bukan, bid'ah pun bukan, macam seolah-olahnya tak patut suami jatuhkan dalam keadaan isterinya yang dalam kategori yang macam ni. Ya. Apa kategori dia yang dinamakan bukan sunni bukan bid'ah ini? Ya. Pertama sekali ialah dia bukan sunni bukan bid'ah kalau misal kata isterinya masih kecil, yang belum lagi ada datang haid. Namanya perkahwinan antara kanak-kanak. Perkahwinan antara kanak-kanak ni ulama mengatakan sah, tak ada masalah. Anak tuan-tuan yang masih kanak-kanak tu nak nikahkan, nikahkanlah. Tapi syaratnya guna wali mujbir. Itu syarat perkahwinan kanak-kanak ni. Anak tuan-tuan yang masih sekolah, katalah masih darjah 6, dia kata belum darjah 6 dah 12 tahun, dah biasa dah period dah. Kata yang belum period tu darjah 4, umur 10, 9, kadang-kadang 10 tahun pada period juga. Tapi anak saya 10 tahun, darjah 4, belum period lagi lah. Katalah saya nak kahwinkan anak perempuan saya tu kan. Tapi kena cari yang sekufu lah, yang namanya sebaya dengan dia lah. Dia tak boleh lah umur yang tuan-tuan pula. Dipilihnya suaminya umur dah 60 tahun, ya, isterinya umur 10 tahun. Boleh, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Tetapi dia kena tunggu, kan? Macam Rasulullah mengahwini Aisyah kan? Rasulullah perlu menunggu sehingga Aisyah balik. Pada waktu itu barulah Rasulullah hidup bersama dengan Aisyah. Jadi perkahwinan kanak-kanak ni sah. Tetapi kalau suaminya jatuhkan talak waktu isterinya belum namanya datang haid, belum period, masih budak-budak lagi, talaknya jatuh, talaknya gugur, ya, tetap jatuh. Tetapi namanya dia bukan dalam kategori sunni atau bid'ah, bukan. Sebab sepatutnya tak baik, janganlah. Itu sebab maknanya ialah tidak digalakkan sebab isterinya masih kecil. Sepatutnya dijaga, ya, diurus dengan baik, sampailah bila-bila. Tapi dijatuhkannya talak. Yalah isterinya kecil lagi, dia pula dah memang contohnya dah besar. Jadi isterinya disuruh masak, bukannya masak, main masak-masak namanya. Dah kecil lagi budak tu, ya. Dia suruh masak, bukannya dia pergi ke dapur, dia pergi keluar dekat depan tu main masak-masak. Main masak-masak, pinggan mangkuknya plastik. Dia budak-budak lagi, kan? Atau dua-dua budak-budak lagi. Suami budak, isterinya budak, kanak-kanak. Ini lagi lah asyik pelayonan aja, orang Jawa kata. Pelayon namanya. Ya, dah dikahwinkan, tapi pelayonan sana sini, main sana, main sini. Tak hidup sebagai suami isteri. Sebab sifatnya masih namanya kanak-kanak, ya, keadaan dia. Jadi sebab itu tuan-tuan, makanya ia bukan sunni pun bukan, bid'ah pun bukan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua ialah isteri yang telah pun putus haid. Ini yang telah putus haid. Biasanya kenapa dia bukan sunni bukan bid'ah tuan-tuan? Kerana isteri ini telah pun namanya dalam keadaan haidnya telah pun putus dan tidak lagi namanya ada kitaran haid, kan? Isteri yang dah putus haid ni biasanya usianya dah lewat, usia dah 60, dah 70 umpamanya, kan? Sebab itu makanya tak digalakkanlah masih lagi namanya berlaku perbalahan, pergaduhan sehingga membawa kepada perceraian. Usia dah lewat usia dah, kan? Takkan lagi masih nak namanya bergaduh-gaduh lagi. Sebab itu
Tapi kalau suami waktu tu jatuhkan talak, sah, ya, tidak berdosa. Tapi usia isteri yang dah waktu-waktu macam tu, suami pada waktu-waktu usia dah 70, isteri dah dekat 70, sepatutnya dah tak adalah lagi nak gaduh-gaduh dah. Tapi ialah kadang-kadang gaduh ni pun tak kira usia. Sebab dulu waktu saya bertugas di Sepang dulu, ada kes begitu. Satu orang isteri dekat umur dekat 60 lebih, dekat 68 ke tak silap saya, datang jumpa saya, kan, dia bawa anak perempuan dia untuk nak dapatkan kebenaran nikah, kan? Dan anaknya pun saya dah luluskan untuk nak kebenaran nikah. Kemudian dia isi pula, yang si ibu ni pula isi satu borang. Saya tengok borang apa yang diisi tu, rupanya borang aduan. Borang aduan, umur dah 60 lebih, 68, borang aduan diisi. Jadi dia dah selesaikan hal anak dia yang dah dapat kebenaran, kemudian dia minta izin untuk nak masuk, untuk nak jumpa saya. Saya pun cakap, ada apa puan yang boleh saya bantu? Dia terus letak borang. Ni Ustaz, borang. Borang apa pula ni? Ya. Tadi borang anak kan? Ini borang saya. Borang puan. Borang apa? Kan saya tengok borang aduan. Aduan apa pula? Sudahnya saya tanya, apa yang diadu ni? Ustaz baca lah. Jadi saya pun buka tengok bahagian alasan. Saya tengok alasan yang dia nak minta, rupa-rupanya dia nak minta cerai daripada suami. Alasan yang diberikan tak ada banyak, satu je. Betul dekat situ satu je. Saya nak bebas. Itu je disebut, saya nak bebas. Jadi saya pun muskil, apa alasan nak bebas tu sampai dia nak minta cerai. Ustaz, saya nak bebas. Saya dah tak nak ada apa-apa lagi tanggungjawab. Tak nak. Bagi saya dah sempurnakan tanggungjawab saya dah. Perkahwinan selama dekat 30 tahun lebih ni, saya dah sempurnakan tanggungjawab. Apa kendak suami, apa pengurusan dia, makan pakai baju dia semua, apa semua, anak-anak semua saya pun dah urus, dah besarkan. Dan ini anak yang bongsu ni saya dah pun dah uruskan, tinggal nak kahwin dalam seminggu lagi ni, semua saya dah uruskan. Jadi bila saya dah uruskan semua, makanya saya dah cuba sempurnakan, maka tibalah masanya pada hari ini saya nak bebas. Rupanya itu tuan-tuan. Saya pun jadi lagi muskil. Kenapa nak bebas? Saya tanya dia, apakah selama ni tak ada kebebasan ke untuk nak dia pergi mana-mana? Dia kata, ada, tapi tak macam bebas lah Ustaz. Tak macam bebas. Habis yang puan nak ni apa sebenarnya? Saya nak tak ada lagi nak fikir tanggungjawab apa-apa. Saya nak fikir diri saya aja. Tak nak bangun tidur, tiba-tiba terfikir suami belum sarapan. Tiba-tiba terfikir lagi apa lagi, rumah nak kena kemas, suami nak kena layan lagi. Macam tu pula rupanya. Dia anggap dia telah selesai tanggungjawab yang dia buat. Jadi artinya pada hari ini dia nak bebas daripada tanggungjawab tu. Tu tuan-tuan. Saya puas mujuk. Tak berjaya juga tuan-tuan. Nak mujuk orang lama-lama ni bukan senang. Bukan senang nak mujuk orang lama-lama kan. Sebab dia ada prinsip diri dia. Saya kata tak apalah puan, hidup je lah sebagai suami isteri, berzikirlah, beramallah, kan macam biasa. Dan kemudian kalau nak ke mana-mana bagi tahulah pada suami. Dia kata itu yang dia tak nak. Dia kata dia nak kena bagi tahu pada suami, nak kena minta izin bagai rumah, itu yang dia tak nak. Dia nak maknanya ialah kalau dia nak keluar ke mana-mana boleh keluar bila-bila masa. Macam tu tuan-tuan. Ni ada satu kes tu yang saya kendalikan waktu saya di Sepang. Lala saya kata, puan, besok kalau meninggal, siapa nak urus? Kan? Kalau meninggal nanti, siapa nak urus? Siapa nak kafankan? Siapa nak sembayangkan? Siapa nak kebumikan? Kalau misalnya kata hidup untuk nak namanya memikir diri sendiri aja, siapa nak kebumikan nanti? Lala dia kata, tu tak apalah, tu ke masjid lah yang kebumikan, bukan suami saya. Ada aja alasannya. Jadi saya nak cuba pujuk tuan-tuan supaya jangan terlorong ke situ kan. Saya fikir pun suaminya pun tak adalah menyekat untuk nak dia pergi ke mana-mana. Tapi yang dia harap matlamat dia tu untuk nak supaya dia tu namanya keluar dari kehidupan yang namanya perkahwinan. Jenuh tuan-tuan. Sudah je saya kata sabarlah dulu, kalau macam tu nanti saya nak kena panggil suami dulu. Panggil suami kan. Lah kenapa nak panggil suami? Yelah suami yang ada kuasa talaknya. Jadi kena minta dengan dia lah. Habis bila ustaz nak panggil, saya tengok senarai, saya punya appointment banyaknya, tarikh-tarikhnya.
kan dah macam jadi dekat klinik tuan-tuan, dekat Sepang tu appointment maknalah aduan rumah tangga. Dah saya kata dalam 2 minggu lagi boleh. Udahnya dia kata lamanya, besok tak boleh. Besok saya penuh, saya kata. Saya penuh, saya tak boleh lah langkau, ikut giliran lah. 2 minggu lagi boleh. Lama sangat kata. Kalau boleh besok lah Ustaz. Kan? Tak boleh. Tak apa, Ustaz datang rumah saya boleh? Mana boleh? Datang rumah dia. Pejabat kita kat sini selesaikan ke pejabat lah. Mana boleh pergi ke rumah nak selesaikan di rumah. Pejabat file-file semua kat situ. Tak boleh. Lama sangat lah apa semua tu. Saya tak boleh tunggu lama-lama. Kalau boleh saya nak segera hari ini juga. Kalau boleh saya nak berpisah, nak cerai. Betul, tapi kena panggil suami dululah. Sebab kuasa talak tu tangan dia. Lah dia masa tu dia tuan-tuan, dia membebel dia. Payah sangat nak minta cerai. Dia kenapa? Saya kata tak susah. Tapi kena suami yang lafazkan lah. Kan itu aja. Suami datang. Bincang elok-elok. Kan setuju ke tidak tu. Kita tengok nantilah tu. Malah dia memang bebel betul, mengamuk dia masa tu. Payah sangat minta cerai. Pula semua ni macam-macam lah keluar. Saya pun dah tak faham bahasa dia. Kan, lah dia kata apa tahu lah. Ini yang saya jadi terperanjat. Lah dia kata, gini je lah. Payah sangat minta cerai. Ustaz je lah ceraikan saya. Dia suruh saya pula lapaskan. Saya tak maulah. Sebab saya kata, puan bukan isteri saya. Buat apa saya nak lepaskan? Yelah, Ustaz kan pegawai di pejabat agama. Tak ada kuasa talak tu ke? Mana ada saya kata. Kuasa talak di tangan suami puan aja. Kan? Dia dah punya membebel-bebel dah. Saya kata sabarlah dulu, sabar. Nanti kita bincang. Udahnya keluar bebel-bebel kan. Akhirnya macam itulah. Tapi last kali saya panggil lah. Saya panggil. Memang itu jadual yang ada. Makanya panggil. Dan akhirnya suaminya pun bagi tahu. Dia pun dah sukar untuk nak pujuk isterinya. Sebab isterinya nak tetap berpisah juga. Jadi saya kata terpulanglah. Dan akhirnya berpisah juga tuan-tuan. Berpisah di mahkamah, suami lafaz talak. Jadi ini namanya bukan sunni dan bukan bid'i. Sepatutnya usia-usia macam tu dah tak perlulah ke arah itu kan. Tapi tidak sebegitu. Jadi ia dinamakan bukan sunni dan bukan bid'i. Sepatutnya tak digalakkanlah perkara itu berlaku. Baik. Yang ketiga. Yang terakhir tuan-tuan, yang terakhir iaitu kategori bukan sunni bukan bid'i, iaitu isteri yang sedang hamil. Isteri yang sedang hamil. Jadi isteri yang sedang hamil ni walaupun dijatuhkan talak, talaknya sah. Tetapi perkara tu bukan sunni bukan bid'i lah. Artinya tak digalakkan lah tuan-tuan. Isteri tengah hamil kan, tiba-tiba suami lafaz talak, nak bercerai, sedangkan dia tengah mengandungkan, tengah kandungkan namanya kandungan si suami. Tapi tiba-tiba dilafazkan talak kerana pergaduhan macam-macam lah. Jadi sepatutnya rumah tangga sepatutnya harungilah bersama. Isteri tengah hamil tu harungi bersama. Dan kemudian sepatutnya dijaga dengan baik, diurus dengan baik untuk nak namanya menerima bakal kelahiran anaknya, zuriatnya. Tapi tiba-tiba dilafazkan. Sebab tu dia bukan sunni dan bukan bid'i. Tak digalakkan sepatutnya. Jadi begitulah tuan-tuan, kedudukan 3 jenis namanya pemisahan ini, yang ada yang namanya berdosa, ada yang tidak. Jadi yang berdosa tu yang bid'i. Yang 2 lagi tidak berdosa. Sebab itu makanya tuan-tuan, di situlah pengajaran yang kita boleh ambil daripada kedudukan ayat ini, yang ayat ini membawa kepada panduan kepada kita semua supaya kita mengambil iktibar dan mengambil pengajaran. Dan untuk akhirnya tuan-tuan, sebelum kita bersurai, saya ada petik satu amalan daripada para ulama menganjurkan supaya kita beramal ayat surah Ali Imran ayat 200. Ayat ini ulama menyebutkan tuan-tuan, bagaimana kita ini mengharap pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala saat kita menghadapi apa juga kemelut masalah kehidupan berkeluarga ini, supaya apapun masalah yang datang, ikatan hubungan kekeluargaan kita masih terus kukuh, masih terus kuat, dan tidak akan namanya ada keraguan dan tidak akan jadi goyang. Sebab itu dalam ayat itu Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allah perintahkan khusus kepada orang-orang yang sabar ini,
jangan bimbang, sabarlah hadapi apa juga kemulut masalah tu merupakan satu ujian dan cabaran dalam hidup. Tapi Allah bagi tahu pasti akan ada kekuatan, akan ada namanya kekuatan ikatan hubungan antara keluarga bagi mereka yang sabar dan cuba sabarkan ahli keluarga yang lain. Selain daripada dia sendiri, dia cuba sabarkan diri, maka Allah sebut wasabiru. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru. Wahai orang-orang beriman, sabarlah. Wasabiru, dan sabarkanlah orang lain. Supaya ikatan hubungan kemanusiaan, kasih sayang, silaturahim antara manusia itu dia tidak rapuh dan dia tidak goyang. Apatah lagi hubungan-hubungan antara keluarga, di antara suami isteri ni dengan anak-anak ketika menghadapi ialah hal-hal ujian kehidupan. Semoga semakin lama semakin kuat, semakin lama semakin rapat, semakin lama semakin namanya tinggi ikatan kekeluargaannya, kerana hadapi susah senangnya dengan bersama dengan penuh kesabaran. Inilah yang Allah namanya berikan anugerah kepada orang-orang yang sentiasa sabar dalam kehidupan. Jadi tuan-tuan, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, semoga kita beroleh maklumat ini dan semoga kita dapat memahaminya, dan nasihatkanlah kepada kalangan masyarakat kita untuk nak menyelesaikan masalah itu dengan cara yang sepatutnya, supaya masalah itu tidak membawa kepada kemudaratan yang berterusan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan boleh jelas ya? Khusyuk nampaknya. Menung pun ada ya. Jadi itulah yang Allah bagi tahu pada kita, kerana kita orang yang beriman. Allah sayang, Allah kasih kepada orang beriman ya. Semoga orang beriman ini sentiasa mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan wasi'an halalan thayyiba. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.